Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang saya hormati Cikgu Chong, rakan baik saya, pensyarah sains sukan juga. Okey, kepada semua para pelajar yang diingati dan dikasihi sekalian, boleh dengar suara saya? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Okey, first of all saya minta maaf mungkin suara saya kurang okey sikit sebab saya semalam kurang sihat, macam tiba-tiba kena flu, tapi syukur jugalah bukannya hilang daya rasa ke apakah. Demam tu semalam tidak juga demam, tapi agak rasa penat lah. Okey, agak rasa penat dan sebagainya. So far okey lah. Hari ni saya sudah makan ubat apa semua, so getting better. Alright, mungkin terlampau penat lah, kerja banyak dan sebagainya lah. Okey, apa-apa pun thank you sebab hadir pada pagi ni. Saya tengok kehadiran masih lagi sangat-sangat mengecewakan lah. Jam 10.10 sudah. Okey, saya sudah maklumkan benda ini daripada awal. Okey, maklumkan daripada awal tetapi masih yang tidak ingat lagi lah. Okey, benda ini sebenarnya penting penting untuk kamu ikuti sebab kita minggu depan adalah minggu terakhir untuk kamu PDPR dan minggu satu kali lagi akan terus percubaan yang kedua. Okey, percubaan yang kedua. Kalau kamu tidak ikut bengkel pada hari ini, maka kamu akan menghadapi masalah. Saya garanti akan ada masalah yang timbul semasa peperiksaan minggu depan. Minggu depan satu kali lagi yang akan bermula pada 5 hari bulan. Okey, semua orang sudah maklum bahawa kamu akan menduduki percubaan yang kedua dan juga akan menduduki peperiksaan STPM pada bulan depan, hujung bulan. So, ada lebih kurang 3 minggu sahaja lagi untuk kamu membuat persediaan. Alright? Okey, so kita teruskanlah. Okey. Mudah-mudahan kehadiran akan bertambah selepas ini dan saya juga ada membuat rakaman. Bagi yang mungkin ada hal, mungkin boleh menonton rakaman inilah. So, saya dan Cikgu Chong sudah melakukan usaha yang sesuai dan juga yang perlu untuk kamulah. Dan kami juga menjalankan tugas untuk memastikan kamu boleh menjawab soalan untuk semester ini. Sebab apa yang saya nampak adalah berdasarkan respon dan sebagainya, terutamanya kelas saya, banyak kelemahan yang didapati khususnya untuk penguasaan dan kefahaman di topik anatomi dan fisiologi. Okey, anatomi dan fisiologi. So hari ini saya akan tekankan bahagian anatomi dan fisiologi. Okey, terutamanya soalan struktur dan juga soalan esei. Macam mana hendak menjawab soalan esei dan soalan struktur yang berkaitan dengan soalan-soalan yang bersifat saintifik. Alright? Okey, so tanpa membuang masa, okey, kita cuba untuk menjalankan bengkel ini dalam keadaan yang simple, yang santai, yang tidak perlu mengambil masa yang panjang sebab kita akan direct kepada apa intipati kita pada pagi ini untuk menyelesaikan masalah contoh teknik menjawab yang salah. Okey. Seperti yang lepas-lepas, saya selalu ingatkan, ini adalah ulang kaji balik. Saya sentiasa ingatkan bahawa pelajar sentiasa walaupun sudah diberi tekan taklimat, tetapi pelajar selalu melakukan kesalahan yang sama, kesilapan yang sama. Saya heran, kenapa benda itu tidak kita sudah kenal pasti, okey? Kita sudah kenal pasti masalah itu, tapi masih lagi mau melakukan benda yang salah. Itu menjadi satu tanda soal kepada saya dan Cikgu Chong, kenapa benda itu kamu sudah tahu tapi kamu masih lagi mau melakukan kesalahan itu. Okey, seperti contoh, kesilapan semasa menjawab soalan. Satu adalah jawapan tidak lengkap dan tidak ada penjelasan. Dia bagi buta-buta begitu saja. Okey, dia bagi buta. Means dia bagi fakta saja. Means dia tidak ada lagi buat apa-apa. Apa sebab dia? Apa sebab dia? Alright? Kemudian yang kedua adalah ini adalah favorite yang selalu dilakukan oleh mana-mana student, sama ada student saya ataupun student Cikgu Chong, yang mana apabila tengok soalan itu tidak boleh jawab, susah, dia akan tinggalkan soalan itu. Okey, itu juga yang berlaku pada semester 1 yang lepas. Itu sebabnya ramai yang gagal. Kenapa ramai gagal? Pasal inilah, antaranya adalah tidak menjawab soalan, membiarkan soalan itu kosong, tidak berjawab. Okey, tidak berjawab. Means kenapa benda itu berlaku?
Okey. Yang ketiga adalah bagi ini adalah khusus untuk yang mempunyai tulisan yang tidak kemas lah. So, tulisan itu tolong. Semasa STPM ini tulisan sangat-sangat mempengaruhi mood pemeriksa. So, tulis dengan baik, gunakan pen yang sesuai dan sebagainya. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah huraian untuk esei itu tidak tersusun. Why? Saya dan Cikgu Chong sudah berkali-kali untuk menjawab soalan esei mesti ada kerangka jawapan dulu ataupun buat dalam bentuk peta minda ataupun buat dalam bentuk jadual, tetapi ada juga yang masih degil mahu menggunakan kaedah yang tradisional yang memang tidak ada memberikan kesan positif kepada jawapan yang ditulis, menyebabkan selalu hilang markah di situ. Kemudian ini yang seterusnya adalah ini yang selalu berlaku. Cuai. Kecuaian yang sering kali dilakukan adalah tidak membaca dan memahami soalan itu. Soalan itu minta 4 fakta ataupun minta 4 nyatakan 4 misalnya. Tapi dia bagi 2. Pasal apa dia bagi 2? Pasal dia tidak tahu apa lagi yang seterusnya. Kenapa dia tidak tahu begitu seterusnya? Adalah dia tidak membuat ulang kaji, tidak membuat pembacaan dan sebagainya. Dia buat last minute dan sebagainya. Okey, tidak belajar. Itu adalah benda-benda yang sudah dikenal pasti lebih awal. Saya dan Cikgu Chong heran kenapa benda yang sudah dikenal pasti awal-awal tapi tidak diselesaikan di peringkat kamu. Okey, kita sudah cukup nota, kita sudah ada cukup latihan, kita sentiasa bagi latihan. Tetapi ada yang masih lagi tidak menghantar latihan, tidak memberikan respon. Itu masalah. Okey, dan tidak membuat kerangka jawapan. Kenapa kerangka jawapan ini sangat-sangat penting? Inilah yang akan membawa kepada kesan penulisan jawapan yang bukan-bukan. Okey, kalau tidak ada kerangka jawapan, di sanalah jawapan mula mengarut, yang tidak diminta dikasih masuk dan sebagainya. Ini adalah masalah-masalah yang common, yang sudah dikenal pasti lebih awal, yang semester 1 sudah diterangkan tetapi masih buat lagi. So, benda-benda ini tolong atasi. Okey, tolong atasi. Alright, seterusnya adalah kita bagi tips. Okey, selalu Cikgu Chong dan saya memberikan tips bagaimana hendak menjawab soalan itu. Satu, berbalik kepada apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena bertenang, relax, fahami kata soalan, apa kehendak soalan. Kalau dia bilang dia cakap nyatakan, kamu perlu nyatakan saja, tidak perlu membuat penjelasan. Kalau kena buat senaraikan, kata tugas itu senaraikan. Means kamu tidak perlu hurai panjang-panjang, just senaraikan saja. Melainkan ada perkataan kata tugas berkaitan dengan menjelaskan, menghuraikan, bincangkan. Itu kena olah ayat yang lebih panjang dan membuat penjelasan yang ada fakta dan ada contoh dia. Okey, yang ketiga adalah ini yang menjadi selalu masalah. Cikgu, saya tidak habis menjawab soalan. Kenapa? Masa tidak cukup. Bukan masa tidak cukup. Masa itu memang sudah diset 1 jam 30 minit itu memang sudah dites daripada dulu. Okey, sudah dibuat tes kepada sekolah-sekolah. Adakah masa itu mencukupi untuk menjawab soalan? Memang cukup. Yang menjadikan yang tidak cukup ini apabila kamu membuang masa banyak pada satu-satu soalan. Okey, satu-satu soalan. Kalau soalan sebagai contoh, soalan itu minta kamu nyatakan. Kamu di situ terlalu lama di situ menulis, membuat huraian. Padahal kehendak soalan hanya minta nyatakan saja. Okey, ataupun satu-satu keadaan soalan itu nampak senang tapi memerlukan kamu recall apa yang kamu belajar dalam otak kamu supaya benda itu recall. Jadi kamu berhayal, tengok atas, tengok kiri kanan dan sebagainya. So di situ sudah banyak buang masa. So kamu kena bijak mengagihkan masa. Okey, yang keempat adalah kamu perlu bijak menjawab berdasarkan markah yang diberi. Ini yang antara yang paling penting, paling crucial. Apabila soalan meminta kamu nyatakan 2, kamu kena bagi 2 lah. Jangan bagi 1. Kalau bagi 1 memang jelaslah kamu hanya dapat 1 saja. So maksudnya kamu kena menjawab
Okey, kamu kena sorry ya, tiada tuala. Kamu kena menjawab soalan berdasarkan markah yang diberi. Kalau dia minta 4, bagi 4. Kalau dia minta 5, bagi 5. Okey? Kemudian jawab soalan yang kamu yakin dahulu. Okey, pada peringkat awal kamu menerima kertas. Kamu jangan sekali-kali amalkan dapat kertas terus buat soalan. Go through dulu. Go through semua soalan, semua bagi ruang kamu bertenang dalam 2 minit macam itu. Okey, 2 minit untuk melihat apakah soalan yang keluar. Okey. Ada individu yang ada style dia sendiri. Dia akan jawab soalan esei dahulu. Ada orang pula dia akan jawab struktur dahulu. Okey. Bagi saya, kalau saya mana-mana bahagian pun, sama ada kamu mau menjawab bahagian A atau bahagian B, sama. Tetapi apa yang berbeza adalah apa yang menentukan benda itu sama ada kamu menjawab A atau B adalah kamu kena tahu pengurusan masa setiap satu. Setiap bahagian itu berapa masa dia, cadangan dia. Okey, sebagai contoh, bahagian esei, kamu mau menjawab soalan esei terlebih dahulu. Okey, kamu cuma ada masa 50 minit untuk menjawab 2 soalan esei di bahagian B. Maksudnya, lebih daripada 50 minit kamu tidak boleh lebih daripada 50 minit untuk menjawab soalan B, sebab ada lagi soalan A yang kamu perlu jawab yang memerlukan masa lebih kurang 40 minit. Okey, 40 minit. Alright. 40 campur 50, 1 jam 30 minit. Okey, so benda itu adalah yang paling penting, 90 minit semuanya. 90 minit. Alright. 50 minit campur 40 minit, 90 minit bersamaan dengan 1 jam 30 minit. Maksudnya esei itu, walaupun kamu jawab esei itu dulu, tiada masalah. Ataupun kamu mau menjawab struktur itu pun tiada masalah. Yang penting kamu tahu bahawa pengagihan masa itu, contoh soalan A, bahagian A itu adalah 40 minit. Bahagian B adalah 50 minit. Itu saja. Exactly. Tengok jam, masa dan sebagainya. Kamu tengok bahagian, kalau kamu menjawab bahagian B dahulu, kamu set masa. 50 minit itu untuk bahagian B. 40 minit itu hanya untuk bahagian A. So, itu adalah proses dia. Kemudian, jawab soalan-soalan yang kamu yakin dahululah. Tengoklah. Kamu tengok apa soalan yang susah. Kami selalu menyarankan kamu menjawab soalan-soalan yang kamu boleh jawab. Contohnya, daripada topik keseluruhan yang agak mudah untuk dijawab adalah daripada 5.0. Okey, kecergasan fizikal dan kesejahteraan. Itu adalah soalan-soalan yang senang untuk dijawab. Bukan senang sangatlah, tapi boleh dan kamu mampu menjawab soalan 5.0 itu daripada mana-mana topik 5.0 itu dengan bagus. Dan ada juga topik-topik daripada 6.0 anatomi dan fiziologi itu adalah soalan-soalan yang mudah, yang berasaskan fakta saja. Okey, so kamu kena bijak. Tinggalkan soalan yang sukar. Jawab soalan yang senang. Tetapi dalam kamu menjawab soalan yang senang, jangan terlampau garah. Kamu pastikan kamu kena sama juga buat kerangka jawapan dan sebagainya untuk memastikan kamu tidak membuat kesilapan, sebab masalah yang paling besar dalam menjawab soalan adalah human error. Okey, kesilapan manusia, human error. Manusia sentiasa melakukan kesilapan. Jadi, melakukan kesilapan itu normal. Tapi apa yang paling penting sekarang adalah kita mau mengawal kesilapan itu daripada yang besar. Kita kawal, kecilkan skop kesilapan itu menjadi kesilapan-kesilapan yang kecil sahaja. Itu yang paling penting. Okey, dan sentiasa membuat catatan. Okey, sentiasa membuat catatan kalau tiba-tiba ada idea datang dan sebagainya. Jangan lupa sentiasa minta extra paper daripada pemeriksa. Untuk kamu setiap kali, kadang-kadang ke dalam kita menulis dan sebagainya, tiba-tiba timbul idea. Kamu tidak perlu pergi kepada soalan itu dulu. Kamu pergi catat dulu apa yang idea itu yang kamu terima supaya benda itu tidak lupa. Alright. Kemudian seterusnya, soalan esei, teknik pengolahan adalah sangat penting.
Okey, ejaan saintifik perlulah betul. Ini adalah wajib. Okey, ini adalah wajib. Kamu kena kuasai ejaan-ejaan saintifik itu dengan baik. Okey, ini saya tidak mau terangkan benda ini lebih lanjut sebab tidak ada perubahan daripada dulu dan hingga sekarang. Ejaan-ejaan saintifik khususnya pada topik 6 6.0 itu adalah sangat-sangat penting. Ejaan saintifik itu tidak boleh salah. Kalau salah, maka kamu tidak akan dapat markah. Okey? Dan ini selalu saya jelaskan, kamu sentiasa menggunakan teknik yang menjawab yang smart. Kamu ada masalah, kamu ada kamu mempunyai halangan-halangan khusus. Contoh, ada orang yang lemah dari segi menghurai. Jadi, saya dan Cikgu Chong selalu menyarankan membuat jawapan esei itu dalam konteks dalam bentuk jadual ataupun graf ataupun peta minda. Okey, sekurang-kurangnya kalau kamu tidak boleh menghurai benda itu, ada benda yang boleh memberi kamu markah. Okey? Soalan esei yang mempunyai pecahan adalah lebih mudah berbanding dengan yang tunggal. Okey, biasanya yang tunggal ini contohnya adalah soalan-soalan yang bersifat common sense berkaitan dengan kesihatan, kesejahteraan. Contoh, dimensi kesejahteraan yang ada 5 itu. Itu adalah soalan yang boleh diberikan dalam soalan tunggal yang mempunyai markah yang banyak. Contoh dia bagi 15 itu, boleh. Okey. Jadi di situ untuk soalan-soalan tunggal itu bukan tidak boleh jawab, tapi kamu kena ada teknik yang betul. Alright, that's why saya sentiasa menyarankan kamu menggunakan teknik jadual yang ada faktanya, ada penjelasannya, dan ada contoh yang diberikan. Okey, terdapat soalan yang mudah, tapi sukar untuk dapatkan fakta, lambat sangat untuk recall, elakkan. Pindah pergi soalan lain. Okey, jangan buang masa untuk berkisar pada soalan yang kamu rasa-rasa macam pernah ingat-ingat benda ni. Okey, buang masa. Pergi tempat soalan lain. Okey. Saya ambil attendance dulu ya. Alright. Okey. Tips menjawab soalan yang seterusnya adalah penggunaan istilah-istilah sains sukan adalah wajib. Okey, sekiranya macam yang saya cakap, kalau ada tiba-tiba dapat idea, catatkan dulu idea itu supaya tidak lupa. Okey, pada kertas yang kosong. Okey, biasanya begitu. Alright. Gunakan okey. Yang terakhir ini gunakan pergerakan physical maksimum untuk mendapat kepastian jenis pergerakan. Okey. Apa yang saya nampak pada semester ini? Ingat ingat perkataan saya ini. Apa yang saya buat analisis dan ingat apa yang saya telah buat analisis pada semester ini, soalan yang mungkin dikeluarkan disebabkan oleh kekangan, halangan, kita punya PKP, COVID-19 ini menyebabkan tidak ada kelas bersemuka. Soalan-soalan yang berkaitan dengan pergerakan fizikal itu akan keluar. Okey. Kenapa dia akan keluar? Rasionalnya adalah benda ini adalah sesuatu yang paling simple. Paling simple untuk disoal. Tetapi paling susah untuk diingat. Okey, contohnya pergerakan ekstensi, fleksi, okey? Contoh fleksi, ekstensi, okey? Supinasi, rotasi, okey? Ini adalah pergerakan-pergerakan yang kamu kena ingat betul-betul. Ini adalah topik yang paling awal. Okey, 6.1. Ya, 6.1 bukan. 6.1. Ya, 6.1. Okey? So itu adalah pergerakan-pergerakan fizikal yang perlu kamu fahami, apa itu pronasi, apa itu supinasi, ekstensi, elevasi dan sebagainya. Itu adalah soalan-soalan yang paling simple yang disoal. Okey, fakta. Dia hanya melibatkan fakta saja. Tapi bagaimana kamu hendak mengingat? Of course, kamu kena hafal benda itu. Okey, dan kamu kena study benda itu sebab dia adalah topik yang paling asas sekali. Dan saya yakin benda itu akan keluar satu soalan. Okey, akan keluar satu soalan. Alright. Kemudian, okey, gunakan bahasa yang mudah. Okey, tidak perlulah kamu menghurai macam menghurai geografi kah, sejarah kah dan sebagainya, PP kah, apakah. Tidak perlu hurai panjang-panjang. Gunakan bahasa yang mudah saja.
Okey. Dan kaedah mengolah itu soalan esei itu kita seperti yang kita tahu ada faktanya, ada isinya, okey? Ada fakta, ada penjelasannya, ada contohnya. Simple saja. Tidak perlu sampai satu penjelasan yang sampai tiga baris ataupun sebagainya. Cukup satu baris, yang penting di dalam itu mempunyai fakta, ada penjelasannya dan juga ada contohnya kalau diminta. Okey. Kalau ada masa, boleh tambah soalan, boleh tambah jawapan bagi soalan esei. Tulisan hendaklah mudah dibaca, tidak perlu bunga-bunga. Ini penggunaan pen ini. Masih lagi ada yang menggunakan pensel. Tolong jangan gunakan pensel. Gunakan pen semasa menjawab soalan. Okey. Alright. Macam yang saya sudah taklimatkan pada semester lepas, kita mesti pandai, kita mesti bijak, kita mesti smart dalam menjawab soalan. Okey, dalam menjawab soalan itu kita mesti smart. Jangan ikut kamu punya sipir. Okey, ikut suka hati saya lah macam mana mau menjawab, saya yang duduk exam dan sebagainya. Yes, betul. Tetapi kamu berapa lama dalam bidang ini? Itu persoalannya. Berapa lama, berapa deep kefahaman kamu tentang teknik menjawab soalan sains sukan ini? Okey. Baru semester 1 itu pun semester 1 ramai yang gagal, ramai yang markah rendah. Now masuk pula semester 2. Ini adalah ujian yang kedua, peperiksaan yang kedua yang paling penting untuk menentukan sama ada kamu survive ataupun tidak untuk naik ke semester 3. Maksudnya, kalau kamu gagal semester ini, semester 2 ini, okey. Maksudnya beban kamu pada semester 3 akan bertambah. Kos kamu untuk mengulang akan naik. Kamu sudah membuat ulangan kertas 1 dan kamu lagi membuat ulangan kertas 2. Okey, so ini adalah sesuatu yang sangat-sangat, saya tidak boleh cakap macam mana, benda ini adalah amat membebankan. Okey, amat membebankan. So kamu tidak boleh main-main sebab bahan cukup, nota cukup. Tapi di mana kamu punya usaha itu membuat ulang kaji, dan saya percaya ramai yang belum buat ulang kaji sekarang. Okey, masih lagi dibuai mimpi, masih lagi keseronokan di rumah, yang belajar di rumah, yang macam sekarang kan kita tengok semua orang tutup kamera. Yes. Alright? Sebab di situlah baring-baring, tiada. Saya garanti kamu hanya dengar saja sekarang. Tidak ada pun membuat catatan dan sebagainya. Saya tahu sangat-sangat. Ini adalah trik lama. Okey? Alright. Ramai yang begitu. Okey, so ini adalah berkaitan dengan pengurusan masa. Bagaimana kamu hendak menguruskan masa semasa exam? Macam yang saya cakap, mana-mana pun kamu jawab, kamu mau jawab bahagian A dulu kah, bahagian B dulu kah, tidak ada masalah. Yang penting pengurusan masa itu kamu kena faham. Okey, bahagian A ada 4 soalan struktur. Okey, ada 4 soalan struktur, markah 30, alright? Markah 30. Kemudian semua kena jawab. So, cadangan masa dia adalah antara 30 hingga 40 minit. Maksudnya di sini, satu soalan struktur itu perlu diselesaikan dalam tempo maksimum 10 minit sahaja. Okey, 10 minit sahaja untuk setiap soalan struktur. Manakala bahagian B pula, ada 3 soalan, 30 markah. Daripada 3 soalan itu, kamu kena pilih dan jawab 2 soalan saja. Peruntukan masa 50 hingga 50 hingga 60 minit. So maksudnya satu soalan itu kamu ada masa lebih kurang 25 minit ataupun setengah jam setiap satu. Maksudnya tiada masalah untuk menjawab soalan esei dengan peruntukan masa yang begitu panjang. Okey, begitu panjang. Alright. Yang seterusnya, okey. Yang seterusnya, ini adalah yang common, yang biasa. Okey, sebelum menjawab soalan, okey, janganlah panik. Okey, janganlah panik, relaxlah. Okey, biasa. Semua pun orang melalui fasa exam. Kamu pun sudah melalui pengalaman yang lepas, duduk exam dan sebagainya. Tenang, jangan panik. Okey, bagi yang sudah membuat persiapan yang bagus, urus tekanan itu, bangkitan itu. Jangan terlampau excited.
Okey, jangan terlampau excited sampai over excited. Di situlah kesilapan-kesilapan. Oh, baca soalan pun macam itu je. Tidak membaca soalan betul-betul. Kalau dia minta 3, nyatakan 3, dia cuma bagi 2 ataupun bagi 1. Dia tidak tidak lagi tengok yang kehendak soalan yang lain. Okey, bagi yang beragama Islam, ucaplah, berdoalah. Bagi yang semualah, semualah mengikut kepercayaan masing-masing. Relax, baca doa dan sebagainya. Ini adalah common. Okey. So macam biasa saya selalu sarankan, ini adalah teknik yang cukup lama yang saya sudah sarankan. Dalam kamu menjawab soalan, kamu pastikan kamu melakukan 4 langkah ini untuk tempoh 2 minit. Sebagai contoh. Okey, soalan struktur ada 4. Seperti yang saya cakap tadi, kamu ada 40 minit untuk menyiapkan 4 soalan struktur. Means 10 minit untuk setiap soalan. Tidak bermaksud kamu kena apply 2 minit ini untuk membaca soalan. Maksudnya 2 minit ini adalah maksimum lah. Sebab setiap soalan struktur itu ada pecahan. Okey, ada pecahan dia dan sebagainya. Mungkin ada 3 pecahan. Mungkin ada 2 pecahan. Mungkin ada yang satu soalan itu 7 markah. Yang satu soalan itu 8 markah. So bergantung kepada pecahan soalan itu. So dalam tempoh 2 minit ini kamu baca soalan, bulatkan, okey? Kenal pasti soalan itu daripada mana, topik mana. Relax. Okey? Fahamkan, gariskan kehendak soalan. Okey, kalau kehendak soalan itu kalau nyatakan, itu yang kamu bulatkan dan kehendak soalan itu kamu gariskan dan sasaran soalan itu. Dan biasanya sasaran soalan inilah yang kamu tidak baca. Okey. Sasaran soalan ini kamu tidak baca disebabkan oleh terlampau mau menjawab itu. Relax. Okey. Dan ketahui, fahami, bulatkan kata tugas itu macam biasa. Okey. Dan keempat ini adalah yang paling mudah, buatlah rangka jawapan. Tidak kiralah macam mana rangka jawapan kamu tu dalam bentuk point kah, dalam bentuk jadual kah, dalam bentuk mind mapping kah. Tidak kisah. Yang penting kamu membuat rangka jawapan sebelum menulis jawapan. Sebab itulah kalau pengalaman saya sebagai pengawas peperiksaan, okey, saya selalu melihat banyak kesilapan potong sana, potong sini semasa menjawab soalan. Sebabnya dia terus menjawab soalan. Okey, dia tidak lagi membuat kerangka jawapan. Kerangka jawapan ini bukan sahaja untuk mengelakkan kesilapan. Dia juga adalah membantu kamu untuk memastikan jawapan yang kamu bakal tulis itu adalah tepat. Okey, tepat dan betul. Soalan struktur ini simple. Okey, soalan struktur ini simple. Dia bukannya dia ada 2 saja. Salah, betul. Tepat, tidak tepat. Itu saja. Kalau dia tidak tepat, tiada markah. Kalau dia tidak betul, tiada markah. Walaupun benda itu mungkin ada kaitan CP-CP. Perkataan CP-CP tidak ada dalam kamus menjawab soalan struktur. Soalan struktur memang kena tepat dan betul. Okey? Maksudnya tidak ada soalan markah kasihan. Okey, tidak ada soalan markah kasihan. Kalau benda itu ataupun jawapan itu salah, salah lah. Tiadalah markah kasihan kena bagi. Alright? Okey. Seterusnya ini adalah bagaimana kamu hendak memastikan kamu membuat analisis soalan itu. Ini walaupun ini adalah daripada semester 1, tetapi konsep dia yang kita mau tengok. Kamu perlu mencari ataupun mengenal pasti asal-usul soalan itu. Okey, contoh. Topik 5.2. Apa topik 5.2? Piramid activity physical. Okey, konsep kecergasan, Konsep kecergasan adalah 5.1. Okey. Kemudian yang 5.2 adalah piramid activity physical. Itu adalah bagaimana kita mengenal pasti. Okey. Tulislah di tepi soalan itu bagaimana kita hendak mengenal pasti soalan itu. Kenapa kita perlu kenal pasti soalan itu? Supaya fokus kita hanya pada topik yang kita kenal pasti sahaja. Means, topik-topik yang lain yang tidak berkenaan itu kita tolak tepi. Okey, kita tolak tepi.
Alright. Contohnya seperti ini, okay, kita sudah buat. Dan biasanya soalan-soalan yang ada, sentiasa ada, bagian ini soalan struktura, sentiasa diberikan stimulus, rangsangan. Okay, dia akan bagi pendahulu dulu, pendahuluan. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, kemudian selepas kita kenal pasti soalan, kita tengok apa stimulus dia. Biasanya yang nombor 1 itu, di atas itu, stimulus itu, kamu selalu skip, kamu tidak baca. Dan kamu rasa benda itu tidak penting. Please, apa sahaja yang ada di dalam soalan itu adalah semuanya penting. Okay, semuanya penting. Alright. Kejayaan Datuk Nicole and David, ni rancangan dia, okay. Jadi, kata tugas, kamu perlu bulatkanlah. Kalau nyatakan, itu adalah kata tugas. Maksudnya, kalau kata tugas itu nyatakan, kamu tidak perlulah, jangan susah-susah untuk membuat huraian ataupun penjelasan. Means, kalau nyatakan kamu hanya bagi saja. Benda itu bagi saja dalam konteks yang tidak perlu dihurai panjang-panjang. Okay? Dan sasaran soalan adalah contoh di sini 3. Kalau dia minta 3, kehendak soalan itu minta 3, means kamu kena bagi 3. Dan sasaran itu kepada siapa? Kepada atlet, pada orang tua dan sebagainya. Itu adalah ending. Biasanya ending soalan itu dia mesti ada pada sasaran itu, dan jawapan itu kita tally dengan kehendak soalan, kita tally dengan markah itu. Kalau 3 markah, kita kena bagi 3. Alright? Kita kena bagi 3. Okey, kita tengok benda ini lagi. Okey. So, ini adalah bagaimana saya sentiasa menyarankan kepada kamu. Okey, sentiasa menyarankan kepada kamu bagaimanakah kamu hendak membuat kerangka jawapan. Okey, ini adalah mungkin kaedah ini mengambil masa. It's okay. Okey. Mungkin kaedah membuat jadual ini bagi masa. Buang masa. Kamu rasa tidak cukup masa. It's okay. Kamu tidak perlu buat garisan pun. Ataupun kamu just buat garisan. Janganlah petak begini. Kemas. Just buat garisan saja. 2, bagi 2. Situ saja. Okay, ini adalah membuat kerangka jawapan. Yang mana kerangka jawapan itu berdasarkan kata tugas. Kalau buat jadual, fakta, ada huraian, ada contoh ini biasanya kata tugas yang berkaitan dengan huraikan ataupun bincangkan. Okey, kalau buat penjelasan tidak perlu ada contoh. Okey, tidak perlu ada contoh. Tapi kalau komplit 3 bahagian ini khusus untuk kata tugas, huraikan, bincangkan. Kalau senaraikan, dia lebih kepada fakta sahaja. Penjelasan, dia lebih kepada fakta dan ada penjelasannya, ada huraiannya pendek. Okey? So itu adalah, ataupun kamu boleh gunakan peta minda. Semua orang mempunyai pengalaman untuk membuat peta minda mudah. Okey, kalau kamu rasa tidak mau buat bulat-bulat, buatlah suka hati kamu. Macam mana benda itu boleh dikembangkan menjadi satu jawapan yang bermakna. Okey. Alright, ini adalah peta minda. Saya tidak mau jelaskan bagaimana peta minda ini dibuat sebab kamu memang sudah tahu benda ini macam mana dia berfungsi. Dan biasanya peta minda ini adalah antara kaedah yang terbaik untuk kamu generate idea kamu khusus untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan kata tugas, jelaskan, kemudian huraikan dan juga bincangkan. Okey, kalau setakat senaraikan, kamu just buat dash je. Okey, senaraikan ataupun nyatakan. Kamu hanya buat dash point sahaja. Okey, ini adalah antaranya. Okey. Dan kita faham kamu sentiasa ada halangan-halangan dalam menulis jawapan yang baik. Maka ini adalah antara yang saya sering kenal pasti yang berlaku di dalam kalangan kamu. Okey. Benda ini juga saya sentiasa buat pembentangan di depan pengetua. Cikgu Chong dengan saya berbincang apa yang kami perlu laporkan. Okey, sebab ini adalah antara yang dikenal pasti bahawa kamu tidak boleh menjawab dengan baik atas sebab-sebab berikut. Satu adalah kamu kekurangan maklumat.
Okey. Kamu kekurangan maklumat berkaitan dengan topik yang kamu hendak jawab. Kenapa boleh kurang maklumat? Sebab kurang membaca lah. Apa lagi? Okey, kurang membaca. Dan kamu juga kadang-kadang ada yang terlalu fokus kepada faktor berat sebelah. Maksudnya faktor berat sebelah ini, kamu hanya belajar topik 5.0 saja. 6.0, anatomi dan fiziologi, kamu pandang tepi saja. Okey, pasal apa tidak mau belajar ulang kaji 6.0? Sebab dia susah. Itu saja alasan kamu. Alright? Kemudian tertekan. Ini saya tidak dapat tolong lah. Kamu sepatutnya bijak untuk menguruskan emosi dan juga tekanan semasa exam. Bukannya semua itu susah. Bukan semua itu tidak boleh dijawab. Boleh dijawab. Dan kamu boleh menulis jawapan itu dengan baik. Yang penting kamu uruskan dulu tekanan. Ambil, tarik nafas, hembus nafas, relax. Jangan terus layan tekanan itu. Sebab itulah kalau kamu melayan tekanan-tekanan itu yang menyebabkan kamu tidak mampu untuk menjawab soalan. Apabila tidak mampu menjawab soalan, mengambil masa yang lama disebabkan oleh tekanan, disitulah banyak terbuang masa. Dan risiko untuk meninggalkan soalan tidak berjawab itu tinggi. Okay? Ada juga yang terlalu yakin. Oh, saya sudah buat ini, saya sudah buat itu. Oh, ini garanti. Keluar masalah spotting. Membuat ramalan soalan itu sangat-sangat tidak betul. Okey? Kamu jangan buat ramalan soalan. Kamu kena buat topik semester ini cuma 2. Pecahan saja yang ada banyak, 25 topik. Okey, lebih kurang 25 topik. Maksudnya 25 topik itu tidak ada barang masalah untuk kamu buat ulang kaji. Okey? Yang penting buat ulang kaji itu bermula daripada hari inilah. Macam mana mula daripada hari inilah caranya. Datang bengkel teknik menjawab dan sebagainya. Di sinilah mulanya. Selepas ini susun jadual kamu untuk membuat ulang kaji. Okey? Alright. Biasanya ada juga yang membuat jawapan-jawapan yang tidak munasabah. Dia suka hati jadi dimasuk. Ikut suka dia. Oh, ini rasanya betul. Oh, ini main rasa-rasa. So, ini adalah kamu perlu elakkan. Kemudian banyak angan-angan semasa menjawab soalan. Yang paling best lagi, yang saya sedih lah, yang selalu berlaku adalah tidur semasa exam. Saya sangat-sangat sedih. Okey, saya sangat-sangat sedih apabila ada pelajar tidur semasa menjawab exam. Sebabnya saya tidak mau ulas, benda itu selalu berlaku. Okey. Pemikiran jangka pendek, dia cuma fikir yang itu sahaja. Dia tidak lagi mau berfikir yang lebih konteks pada yang lebih luas. Okey, dia tidak mau pergi, dia cuma hanya ada pada nota yang dia baca, bahan yang dia sudah bentang, apa yang dia ada, itu sahaja. Dia tidak mau fikir lagi yang jauh-jauh. Okey. Terlalu beremosi, berfikiran sempit, takut perubahan, rasa tidak percaya selalu berlaku, terlalu memilih soalan yang dia fokus cuma soalan 5.0 saja. Soalan anatomi dan fiziologi dia tidak mau layan langsung. Ini terlalu memilihlah dan malas berfikir. Okey? Alright. Baiklah. Okey, jadi apa perkara yang boleh membantu anda dalam memperoleh dalam grade A? Okey. Simple. Ada 8 sahaja. Okey, ada 8 saja. Jawapan yang jelas, tepat, yang ada kualitinya, yang relevan itu, ada konsistensi, logik, benar, okey, seimbang dan jawapan yang sempurna. 8 ini, nombor 8 ini sebenarnya tidak wajib. Okey, tidak wajib. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. So, saya sengaja untuk letakkan 8. Sekurang-kurangnya daripada 8 ini, kamu ada 7 kriteria ataupun 6 kriteria di situ. Alright, ini adalah yang boleh membantu dalam memperoleh grade A dalam peperiksaan STPM. Okay, now kita go through soalan. Okay, apakah bentuk soalan yang selalu disoal? Dan apa juga yang selalu berlaku pada semester ini? Okay,
Soalan semua adalah berasaskan kebat. Okey, kebat. Dan soalan akan diambil daripada 2 topik yang ada di dalam semester ini sahaja. Dia tidak akan ambil lagi semester 1 punya topik. Itu kebaikan dia. Okey, macam biasa, kita kenal pasti dulu soalan itu daripada mana. Okey, soalan 1 daripada mana, soalan 2 daripada mana, 3 daripada mana, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan kita kenal pasti stimulus yang ada. Contoh, stimulusnya adalah piramid aktiviti fizikal memberi gambaran pelbagai jenis aktiviti fizikal boleh menyumbang ke arah pembentukan kecergasan fizikal dan kesihatan individu. So, maksud dia, soalan ini adalah common, adalah bersifat pengetahuan am. Okey, pengetahuan am. Cuma, apabila dia masuk kepada soalan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan konsep fit dalam kecergasan fizikal. Maksudnya, perkataan jelaskan ini sahaja, kamu kena bagi tahu. Okey, dengan ringkas, apa itu FITT. Okey, FITT. Alright, FITT. Kita tengok apa masalah yang sering berlaku dalam menjawab soalan ini. Ini adalah berasaskan analisis, ya. Okey, boleh nampak? Boleh nampak? Boleh, Cikgu. Okey. Ini adalah soalan minta kamu menjelaskan tentang FITT. Okey? FITT itu. Alright. Jadi, pemboleh ubah itu adalah kamu kena terangkan F itu apa? Frekuensi, intensity, tempo, masa dan jenis. Okey. Jadi, soalan ini adalah berdasarkan laporan daripada MPM berkaitan dengan soalan 1. Kebanyakan soalan untuk soalan ini pelajar boleh jawab dengan baik. Okey, sebab dia tidak ada satu konsep yang memerlukan kamu menjelaskan dengan panjang. Okey, hanya memerlukan memberi maksud tentang FITT itu. Apa itu FITT itu adalah frequency, intensity, time and type. Dan akronim itu FITT itu kamu boleh jelaskan dalam bentuk bahasa Melayu. Tidak perlu pun menggunakan frekuensi, ejak sampai bahasa Inggeris ataupun intensity. Kamu boleh guna ejaan bahasa Melayu juga. Okey. Oleh itu, okey, kita melihat daripada sini, apa yang menjadi masalah selalu adalah, okey, apa yang menjadi masalah adalah pelajar tidak ingat apa itu FITT. Sebenarnya simple sahaja. Benda ini kamu boleh jawab dengan ini sahaja. F berkaitan dengan frekuensi. Ini. Ini sebenarnya apa? Ini saya buang dulu. Okey. Kamu terus membuat jawapan kepada apa itu FITT. Okey. Frekuensi. Ada orang, kenapa dia boleh hilang markah di sini adalah apabila ini dia bagi FITT sahaja. Dia bagi penjelasan tentang akronim saja. Okey. Okey. Dia konsep soalan dia minta penjelasan, jelaskan tentang FITT. Dia bagi ini saja. Okey. Pelajar yang bagi ini, dia tidak ada membuat sebarang penjelasan, dia cuma dapat 2 markah sahaja.
Kerana dia hanya menjelaskan tentang F itu frekuensi, I itu intensity, masa, time ataupun masa itu adalah T. Okey, type itu ataupun jenis adalah ini. Sorry ya. Okey. So, ini adalah jawapan yang tidak tepat. Sebab soalan sudah jelas mengatakan bahawa dia minta apa yang dimaksudkan dengan FITT. Apabila kamu cuma memberikan maksud akronim FITT itu, kamu cuma dapat 2 markah daripada, cuma mendapat 1 markah saja ataupun memang tidak dapat markah apa-apa sebab tidak ada penjelasan. Okey, tidak ada penjelasan. Okey. Jadi maksudnya kamu kena bagi penjelasan untuk setiap satu itu. Alright. Inilah penjelasan yang paling tepat. Okey, berkaitan dengan FITT. Frekuensi adalah merupakan kekerapan latihan yang diulakan. Intensity pula adalah kadar kerja yang dilakukan. Time ataupun masa, tempoh masa diambil untuk berlatih. Kemudian jenis ataupun type adalah jenis senaman yang dilakukan. Itu sahaja. Okey, sebab itulah soalan ini nampak senang. Tetapi mungkin kamu tidak dapat markah disebabkan oleh kesilapan kamu tidak memberi penjelasan tentang apa itu FITT. Boleh faham? Ini adalah soalan struktur. Okey, ini adalah soalan struktur. Boleh faham benda ini? Kalau kamu just bagi saja frekuensi, intensity, time, type, ini salah. Okey, salah ya. So, soalan sudah minta kamu buat penjelasan. Okey. Soalan sudah minta kamu buat penjelasan. Jelas di situ kehendak soalannya, jelas apa yang dimaksudkan dengan prinsip fit dalam kecergasan fizikal. So, jangan lakukan kesilapan yang mana kamu hanya memberikan maksud akronim F, frekuensi, I, intensity, T, time, masa, itu sahaja, type, jenis. So, benda itu tidak ada markah. Dan kamu perlu membuat jawapan berkaitan dengan penjelasan FITT itu. Nampak mudah, tapi kesilapan boleh berlaku. Okey. Untuk soalan struktur, ini adalah berkaitan dengan kehendak soalan berdasarkan kata tugas jelaskan. Okey. Kedua, ini adalah penggal 2, bahagian esei, contoh soalan dan jawapan. Okey. Jelaskan 4 fungsi sistem urinari. 8 markah. Jadi selalunya student hanya memberikan jawapan begini sajalah. Apa yang boleh diberi markah di sini? Merembeskan urin. Tidak ada sebarang penjelasan. Okey, tidak ada sebarang penjelasan. Kita tengok bagaimana apa respon MPM berkaitan dengan soalan ini. Okey. Soalan dia minta untuk kamu menyatakan tentang apa fungsi urin. Okey. Kamu kena membuat penjelasan. Dari segi fakta, yang tadi jawapan itu, yes, dah. Ada markah. Okey, kalau kamu cuma bagi fakta tanpa penjelasan, maksimum pun kamu cuma dapat 4 sahaja berbanding dengan 8. Maksudnya, kamu kena bagi tahu apa yang dirembeskan. Okey, apa yang dirembeskan. Dalam urin itu ada apa?
Itu yang diperlukan. Okey. Jadi ini contoh adalah fakta mengawal keseimbangan BES, mengekalkan keseimbangan elektrolit, mengawal status hidrasi tubuh, mengawal tekanan darah, menyingkirkan toksin. Dan terdapat calon gagal memberikan jawapan dalam konteks mengekalkan hemostasis sebagai contoh. Okey, ini adalah sebagai contoh sahaja. Okey, bagaimana kita hendak memastikan benda ini kita boleh jawab? Okey. Ini adalah masalahnya adalah tidak membuat penjelasan lanjut, kemungkinan meninggalkan kosong, soalan kosong tidak berjawab kerana tidak ingat fakta-fakta yang lain. Dia just bagi satu saja. Ini adalah benda yang selalu berlaku. Jadi bagaimana kita hendak membuat penjelasan? Dia tidak perlu pun membuat satu huraian yang panjang. Okey. Sebagai contoh. Okey. Oops. Okey. Sebagai contoh, ini adalah okey. Ini adalah soalan yang cuma ada faktanya saja. Okey. Daripada 8 markah. Rasanya jawapan ini boleh bagi berapa markah? Berapa markah boleh diperoleh dengan jawapan ini? Rasanya boleh dapat 8 ya? Bagi respon dulu. Tidak, Cikgu. Tahu pun. Okey, contoh. Apa yang kurang di dalam sini? Ini cuma ada faktanya saja. Setiap empat keperluan itu, 4 penjelasan itu perlu ada dia punya penjelasan yang lanjut berkaitan dengan apa yang kamu hendak bagi tahu. Okey. Ini adalah asas paling banyak boleh dapat daripada jawapan ini cuma 4 markah sahaja daripada 8. Bayangkan 4 markah lagi kamu hilang, terbang begitu saja. Disebabkan oleh kekurangan-kekurangan yang kamu tidak penuhi di dalam soalan ini. Okey, kita ambil satu contoh. Okey. Apa yang kita boleh tambah di dalam penjelasan fungsi sistem urinari ini? Nombor 1, mengawal bendarir tahap hidrasi air. Ini sebenarnya 3 jawapan ni tahu. 3 jawapan ni. Okey, kita ambil satu-satu. 3 jawapan ni. Ini sebenarnya sudah 3 jawapan. Okey. Mengawal bendalir, apa yang kita boleh jelaskan? Apa yang kita boleh jelaskan di sini? Okey, sebagai contoh, saya bagi dulu contoh mengawal bendalir dalam badan agar tahap hidrasi air dalam badan pada tahap yang normal. Okey. Okey, ini yang jawapan yang betul. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Mengawal bendalir dalam badan agar tahap hidrasi badan dalam badan pada tahap yang normal. Maksud dia elakkan daripada dehidrasi lah, kekurangan air dalam badan. Inilah yang kita panggil sebagai penjelasan. Sebab ini okey, saya bagi sorry. Okey, ini adalah faktanya. Saya bagi merah, ini adalah faktanya. Kamu cuma bagi faktanya, maksudnya kamu hanya dapat satu sajalah. Dan ini pula yang warna biru ini adalah penjelasannya. Barulah dapat 2 markah. Okey, 2 markah. Inilah yang akan memberi kamu 2 markah. Alright. Boleh faham? Okey. Macam ini juga.
Ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Okey, ini adalah fakta. So, apa yang kita boleh tambah buat penjelasan sini? Apa dia? Coba bagi dulu. Coba bagi dulu. Kan semua sudah orang habis topik. Hendakkan tiada orang yang ingat untuk sistem urinary. Hendakkan di depan sekarang sambil kamu ikut teknik ini tidak ada buku nota dan sebagainya. Mustahil. Menyingkirkan bahan buangan. Urinary lah, Brandon. Urinary, bukan sistem kulit. Aduh, urinary, sistem urinary. Bukan sistem kulit, bukan sistem integumentari. Apa yang kita boleh tambah di sini? Menyingkirkan bahan buangan dan sisa toksik. Nakkan di depan kamu sekarang ini, sambil-sambil kamu dengar teknik, kamu tidak ada buku, tidak ada nota. Mustahil. Jerry. Apa jawapan kamu, Jerry? Apa jawapan kamu? Genevieve. Dengar saja. Hai, aduh. Tambahlah saya sakit hari ini. Tiada respon apa-apa. Sedih saya. Okey. Saya tidak mau buang masa. Okey, menyingkirkan bahan buangan dan sisa toksik. Kenapa sisa toksik ini? Untuk mengekalkan mengekalkan status homeostasis dalam badan. Nah, ini adalah penjelasannya. Okey, ini adalah penjelasannya. Satu adalah fakta, satu adalah penjelasannya. Kenapa perlu singkir? Apa penjelasan? Apa faedah penyingkiran bahan buangan dan sisa toksik itu? So, sini 2 markah. Okey, yang seterusnya. Ada 2. Ada 2 jawapan yang boleh dikembangkan di sini. Okey. Sama ada mengekalkan pH darah ataupun keseimbangan asid base dalam badan. Sebenarnya 2 benda ini boleh adalah berkaitan. Tetapi bagaimana benda ini dikembangkan menjadi 2 adalah, okey, ini adalah fakta. Mengekalkan pH darah. Ini bolehlah. Ini kita boleh bagi satu lah. Kita boleh bagi satu. Mengekalkan pH darah bagi mengimbang mengekalkan pH darah bagi mengimbangkan asid base dalam badan. Okay. Alright. 2 markah. Dan yang terakhir adalah mengawal tekanan darah. Ini adalah faktanya. Mengawal tekanan darah. Faktanya. Dan ini adalah apa dia? Mengawal tekanan darah. Apa yang kita boleh jelaskan di sini? Siapa boleh tolong saya? Alisa, Nurul Naziha, Jonathan. Okay. Amanda, ada some idea di sini? Yang terakhir. Apa yang kita boleh jelaskan di sini? Mengawal tekanan darah. Simple. Agar tekanan darah kekal pada tahap
normal. Itu sajalah. Okay. Alright. Okay. So, di sinilah yang kita nampak bahawa maka jelas apa perbezaan, okay, apa perbezaan mendapat markah penuh dan apa perbezaan mendapat markah separuh. Bagaimana benda itu menjadi separuh? Bagaimana benda ini menjadi full mark? Dia menjadi separuh markah disebabkan oleh kamu tidak membuat penjelasan lanjut berkaitan fakta itu. Kamu hanya memberikan fakta saja, mengawal bendalil, menyingkirkan bahan buangan, sisa toksik, mengekalkan pH darah, mengawal tekanan darah. That's it. Itu adalah fakta. Means tidak ada sebarang penjelasan di situ. Okay? Kenapa saya sentuh di bagian anatomi dan fisiologi ini? Sebab kamu sangat-sangat lemah di topik anatomi dan fisiologi. Okay? So, maksudnya di sini, kita tidak nampak, inilah kepentingan menulis jawapan dalam konteks kerangka yang dibuat dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. So, tengok, walaupun dia soalan esei, tetapi jawapan tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu berjela-jela. Dan tidak perlu mengarut-ngarut. Direct to the point. Berdasarkan jawapan, keperluan jawapan itu. Okay, kalau dia minta 4, bagilah 4. Buatlah penjelasan pendek. Okay? Setiap satu itu kamu kena buat penjelasan pendek. Inilah tujuannya bengkel ini diadakan supaya kamu dapat mengenal pasti apa selalu yang kamu lakukan, kesilapan yang kamu selalu lakukan dan juga macam mana benda ini boleh diatasi. Maksudnya di sini sekarang, berdasarkan respon yang saya dapat daripada kamu, jelas bahawa kamu masih lagi tidak ada membuat sebarang persediaan bagi menghadapi peperiksaan STPM yang bakal berlangsung pada bulan depan. So, itu fakta dia. Silibus sudah habis, tapi tidak membuat ulang kaji lagi. Okey, itu satu. Yang kedua adalah, kamu memang membuat latihan yang diberikan oleh Cikgu Chong, saya. Apa masalah yang di sini kamu berlaku? Kamu hanya menulis jawapan itu buta-buta tanpa memahami kenapa kamu perlu tulis jawapan itu. Copy and paste, hantar. That's it. Tanpa ada lagi sebab kenapa saya perlu buat ini. Kenapa saya perlu hafal benda ini, faham benda ini. Di sinilah yang menyebabkan apabila saya memberi macam kelas saya minta kamu bagi respon. Apa masalah kamu? Topik mana? Baru 11 orang yang hantar respon. Respon itu penting supaya saya boleh melihat apakah kelemahan-kelemahan yang saya boleh bantu kamu untuk atasi. Baru 11 orang, 3 soalan sahaja. Yang mana soalan itu adalah berbentuk refleksi. Topik apa yang tidak difahami, kurang dikuasai, apa puncanya, bagaimana untuk mengatasi masalah itu. Benda itu cuma ambil dalam masa tidak lebih daripada 5 minit. Itu pun cuma ada 11 orang saja respon. Dan bagi yang respon itu okeylah. Sebab itulah saya membawa benda ini kepada bengkel yang sepatutnya yang diadakan hari ini dan saya fokus kepada yang paling kamu ada masalah iaitu anatomi. Kebanyakannya adalah yang mempunyai masalah anatomi. Alright, anatomi dan fisiologi. Okay? Alright. Inilah keadaan-keadaan yang berlaku di mana masalah ni timbul. Okay? Masalah ni timbul disebabkan oleh kamu hanya membuat tugasan yang diberikan oleh saya dan Cikgu Chong tanpa jiwa. Tanpa jiwa untuk memahami benda itu, tanpa jiwa untuk menguasai benda itu. Hanya untuk keperluan, Cikgu Chong garang. Nanti dia marah-marah. Kalau tidak hantar tugasan ini,
nanti dia akan tekan-tekan dan tekan-tekan, marah-marah dan marah-marah. Itu saja kamu ingat. Tapi kamu tidak ada memikirkan apakah kesan tugasan itu kepada diri kamu. Itu satu. Yang kedua, kenapa ada tugasan yang cuma dihantar dan tidak ada respon? Kenapa? Sebab saya tahu benda itu hanya copy paste. Memang betul. Memang betul. Apalagi mau tanda kalau memang copy paste. Cubalah buat benda itu tanpa copy paste. Benda itu ada jiwa, ditulis, dijawab berdasarkan kefahaman kamu dan sebagainya. Cuba ada jiwa. Benda itu kamu faham dan kamu tanya, cikgu, benda ini macam mana? Betulkah jawapan benda ini yang saya berikan? Selama ini saya boleh kira lah dengan jari. 2 jari ini berapa pusingan kah, berapa set kah? Berapa kali student saya tanya untuk satu-satu soalan ini. Padahal tugasan itu setiap minggu ada. Pada minggu ini, saya bagi 1 set soalan penuh. Soalan struktur, 4 soalan. Soalan esei, 3 soalan. Tapi malangnya tidak ada 1 orang pun tanya dengan saya. Itu untuk kelas saya. Bagaimana pula dengan Cikgu Chong? Adakah selalu budak-budak ini tanya dengan Cikgu Chong, soalan ini macam mana ini dan sebagainya? Adakah Cikgu Chong? Kurang. Ini adalah kelemahan kamu. Cikgu Chong, soalan jawapan dorang ini memang sentiasa betul jadi kalau dalam tugasan kan? Iya, betul. Sebab itu adalah copy paste. Kamu highlight benda itu daripada internet dan copy paste. Mau tanda apa lagi? Kalau benda itu memang copy paste. Jiwa itu menjawab soalan itu memang tiada. Dan apabila dalam peperiksaan sebenar, apabila masuk kepada peperiksaan sebenar, apa yang berlaku? Hebatnya kamu menulis jawapan pada masa membuat latihan, tetapi apabila semasa exam, out. Kenapa? Maksudnya, kehendak kamu untuk memahami soalan itu, ketugasan itu, kenapa saya perlu menjawab soalan ini, tugasan ini, adalah sebab untuk saya memastikan saya faham benda ini, menguasai topik ini. Itu yang sebenarnya yang perlu kamu ada dalam diri kamu. Bukannya setakat, Cikgu Chong garang, dia mesti akan marah. Dia akan marah saya sebab saya tidak hantar tugasan ini. Cikgu Nordin, dia tidak peduli pun, dia tidak tanda pun. Mau tanda apa kalau benda itu memang copy paste? Dan tidak ada sebarang pun komunikasi, two-way communication. Cikgu, bagaimana dengan benda, betulkah jawapan saya ini? Snapshot dan tanya, okey, benda ini macam ni. You are too perfect lah. Semasa membuat tugasan itu terlalu perfect. Kenapa terlalu perfect? Inilah sikap, copy paste, and then tidak ada lagi rasa mau bertanya, ambil tahu, tanya lebih lanjut dengan Cikgu Chong, dengan saya. Sepatutnya kelas Cikgu Chong boleh tanya juga dengan saya, tidak masalah. Kelas saya boleh tanya dengan Cikgu Chong. Cikgu Chong, adakah pernah kelas saya tanya-tanya soalan dengan Cikgu Chong? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan saya sendiri pun daripada kelas Cikgu Chong tidak pernah ada yang bertanya-tanya soalan dengan saya. Dua-dua orang kami ini adalah orang yang antara yang pakar sejarah sains sukan di Sabah ini, antara sekolah antara yang terbaik adalah SMK Limbanak. Maksudnya, kamu adalah antara produk-produk yang terbaik. Macam mana benda ini boleh berlaku? Disebabkan oleh satu, take for granted. Saya sendiri pun boleh belajar sambil kerja ke apa ke, nanti boleh belajar belakang. Kita tengoklah hari ini. Apabila saya minta sumbang saran, apa yang perlu, jawapan yang sesuai dan sebagainya, ini yang berlaku. Kita nampak kelemahan-kelemahan ini yang berlaku. Alright? So, sebab itulah saya hari ini betul-betul dengan Cikgu Chong, betul-betul kuat hati mau buat bengkel teknik menjawab.
supaya kamu tahu apa yang sebenarnya kamu perlu buat. Okey. Sekarang ini kamu cuma tinggal ada 1 minggu lagi untuk PDPR. Selepas itu kamu akan kembali ke sekolah untuk bersemuka. 1 minggu terbuang begitu saja kerana peperiksaan percubaan 2. Maksudnya minggu depan tiada lain tidak bukan kamu hanya buat ulang kaji saja. Buat soalan latihan dan sebagainya. Dan apa yang kami harapkan adalah kamu sentiasa berkomunikasi dengan kami. Bukan semestinya semua soalan itu kamu kena tanya. Contoh, kalau kamu memang tidak menguasai satu topik, contohlah, ambillah sistem urinary ini. Tanyalah pasal sistem urinary. Cikgu, ada soalan tentang sistem urinary ini, saya tidak faham. Macam mana benda ni boleh dijelaskan? Itu yang kami mahu. Okey, soalan-soalan sudah diberikan dan sebagainya. Okey. So, benda itu kamu kena ambil tahu. Ambil berat. Kamu kena kenal pasti masalah kamu. Apabila kamu kenal pasti masalah kamu, di situlah kamu cuba untuk cari jalan penyelesaian. Bagaimana masalah itu boleh diatasi. Kalau tidak faham untuk topik anatomi, sistem kulit, apa yang saya perlu buat? Apa yang perlu saya buat? Bacakah, tuliskah dan sebagainya. Ini maksudnya dari segi effort, kamu pada hari ini cuma duduk dan dengar sahaja tanpa membuat rujukan apa-apa. Macam yang saya katakan tadi, mungkin ada yang tidak ada nota di depan, mungkin ada yang tengah berada di luar bersenang lenang dan sebagainya. Ada yang duduk di ruang tamu, duduk-duduk relax-relax di di garage dan sebagainya. Tidak ada membuat apa-apa pun, catatan pun tiada dan sebagainya. Masalah. Okey. Okey, saya teruskan lagi, satu lagi. Okey. Soalan yang kedua, esei juga berkaitan dengan topik anatomi dan fisiologi. Kenapa saya sentuh topik anatomi dan fisiologi? Inilah yang kamu sentiasa adukan. Oh, Cikgu Nordin, Cikgu Chong, topik anatomi dan fisiologi susah bah. Kenapa susah? Sebabnya tanyalah pada diri kamu, benda itu susah macam mana? Nota ada, pembentangan sudah buat. Macam kelas saya ada bagi video lagi. Persoalan dia, adakah video-video pembentangan kamu itu kamu sudah tonton semula? Semuanya komplit. Okey. Soalan yang kedua. Asal-usul soalan. Okey. Topik 6.0. Sistem integumentari ataupun sistem kulit. Okey. Soalan memang kebat. Kalau kita tengok, cuaca panas dan lembap adalah merupakan stimulus dia, rangsangan dia. Boleh menyebabkan prestasi optimum. Menjejaskan prestasi optimum atlet. Kulit mampu mengurangkan risiko penurunan prestasi atlet dengan mengadaptasi pada persekitaran tersebut. Jadi, soalan yang sama. Kalau perkataan nyatakan, saya tidak risau sangat. Sebab nyatakan, kamu memang boleh nyatakanlah, tiada masalah lah. Sebab kamu memang tahu benda ini tidak perlu hurai apa-apa. Tetapi penjelasan itu, sebab sekarang ini, asal saja soalan-soalan yang berkaitan, ada pecahan 3 dan sebagainya, dia kurang untuk soalan yang huraikan, bincangkan, kurang. Yang paling banyak soalan adalah jelaskan. Nanti saya akan tunjukkan bukti itu. Okey, seperti contoh, jelaskan 4 fungsi kulit dalam mengadaptasi persekitaran cuaca panas dan lembap untuk membolehkan atlet mencapai prestasi kemuncak. 9 markah. Tengok berapa besar 9 markah ini. Alright? Okey. Okey. Sama macam tadi, konsep tadi, kamu kena jelaskan bagaimana sistem kulit ini mengadaptasi persekitaran cuaca panas lembap untuk membolehkan atlet mencapai prestasi puncak. Jawapan yang selalu diberikan dia macam inilah, fakta saja. Menyederhanakan suhu. Lepas itu kosong. Tiada buat apa-apa. Okey? Tidak ada penjelasan lanjut. Kemungkinan tinggalkan soalan kosong kerana tidak mengingat fakta yang lain. Inilah sikap. Inilah kita panggil sebagai sikap. Bila nampak susah sikit, terus. Bye-bye. Okey? Bye-bye. Alright? Okey. Kita tengok. Apakah yang kamu boleh berikan kepada saya? Okey. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh,
Ini adalah fakta. Ini adalah faktanya. Dan ini adalah dia punya penjelasannya. Kenapa berikan perlindungan itu? Kenapa? Apa sebab perlu dari segi fungsi? Okey, dari segi fungsi kulit itu perlindungan. Fungsi adalah memberi perlindungan kepada tisu dan organ dalam badan. Itu adalah fungsi kulit. Tetapi apa yang boleh dijelaskan adalah daripada kecederaan, apa yang boleh apa yang boleh tercedera, iaitu tisu dan organ disebabkan oleh sinaran UV. Apa itu UV? Apa itu UV? Siapa boleh bagi sini? Ha? Sinaran ultraviolet dari matahari. Ultraviolet. Okey. Dalam exam tidak ada sebarang masalah kalau kamu menggunakan singkatan. Sebab ini adalah yang sentiasa digunakan, most common digunakan di mana-mana. UV, 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 UV. Kamu boleh juga menggunakan istilah ultraviolet. Okey, ultraviolet. Kamu juga boleh menulis dalam bentuk singkatan UV. Boleh, tidak masalah. Ataupun dalam bahasa Melayunya apa? Apa dalam bahasa Melayunya? Sinaran ultra ungu. Ultra ungu. Okay, very good. Dan di sinilah kita nampak bahawa benda ini, dan di sinilah yang kita nampak berdasarkan fakta dan penjelasan ini yang kita boleh nampak dapatlah markah 2 markah. Okay, dapat 2 markah di sini. Okay, tanpa sebarang masalah. Alright. Okay. Okay. Tanpa sebarang masalah. Okay. Sebab kamu sudah berikan fakta, kamu juga membuat penjelasan kenapa perlindungan itu penting, apa yang perlu dilindungi daripada apa, dan ia adalah daripada sinaran UV. Okay. Soal jawapan kedua. Adakah dia boleh dapat 2 markah? Jawapan kedua. Bolehkah dia dapat 2 markah? Ataupun just 1 markah sahaja? Ataupun ada yang boleh ditambah baik di sini? Apa yang boleh ditambah supaya dia lebih kuat? Mengawal, mengekalkan suhu badan dalam julat yang normal. Apa yang dengan perembesan pelu. Perembesan pelu? Apa? Mengawal suhu badan dalam julat yang normal. Okey, kita boleh tambah di sini sama ada rembesan air peluh. Kalau tak perlu, kalau nak mau air pun tak apa. Peluh pun boleh. Dapat mengawal, mengekalkan suhu badan. Ini yang kita panggil sebagai fakta. Biasanya fakta itu nampak macam okey sudah. Ini adalah benda yang terbalik. Ini adalah fakta. Sometimes kamu bukannya tulis lurus saja. Kadang-kadang kamu juga boleh gunakan konteks ini, konteks penjelasan ini di depan. Okey, dan fakta itu di belakang. Tidak ada sebarang masalah. Kamu boleh gunakan fakta itu di belakang, contoh itu di depan, ataupun fakta itu di depan, penjelasan itu di belakang. Tidak masalah. Dua-dua boleh pakai. Janji sampai. Okey, janji sampai. Okey, jadi maksudnya di sini, kita nampak di sini, ini adalah bagaimana konteks jawapan itu boleh berubah-ubah mengikut kefahaman kamu.
Dan benda ini walaupun berubah kedudukan, di mana penjelasan itu di depan, fakta itu di belakang, tetap kamu akan dapat markah, 2 markah tanpa sebarang masalah. Okay? Alright. Nampak sini ya. So, kamu tidak perlulah sentiasa berfikir benda itu kena lurus saja. Gunakan apa yang ada pada diri kamu, kefahaman yang ada pada diri kamu, supaya benda ini boleh diolah mengikut apa yang kamu faham. Sudah cukup. Okay? Sudah cukup. Apa yang kamu faham dan kamu tulis itu berdasarkan kefahaman kamu itu. Itu yang paling penting. Bukan berdasarkan apa yang saya faham ataupun Cikgu Chong faham. Kami adalah orang yang sudah lama dalam bidang ini. Tetapi sekarang ini persoalan dia, sejauh mana kefahaman kamu dan juga penguasaan kamu dalam menulis jawapan mengikut konteks diri kamu sebagai pelajar sains sukan. Pelajar sains sukan. Tidak semestinya kamu kena ikut lurus dia macam Cikgu Chong dengan saya sarankan. Kamu kena kreatif, kamu kena kembangkan idea ini sendiri. That's why benda ini tidak boleh malas berfikir. Apabila malas berfikir, cepat give up, inilah yang menyebabkan soalan yang seperti ini ditinggalkan tanpa ada jawapan. Masalah. Okey, kalau sudah tinggal tanpa jawapan ataupun jawapan itu tidak menepati, means kuranglah markah. Okey. Alright. Seterusnya. Organ deria yang peka kepada sentuhan, kesakitan dan perubahan suhu. Ini adalah fungsi. Ini adalah fakta. So, apa yang kita boleh tambah di sini? Apa yang kita boleh tambah di sini? Apa kita boleh tambah? Bagi idea. Supaya dia jelas. Kenapa dia kulit ini sangat-sangat penting untuk sentuhan, kesakitan dan perubahan suhu untuk atlet mencapai tahap puncak? Apa yang kita boleh tambah di sini? Pikirkan. Apa yang kita boleh tambah? Cikgu Chong ada screenshot kah? Saya terlupa betul. Kita punya bengkel ini. Okey, ada beberapa. Okey, ngam. Saya terlupa betul-betul Cikgu Chong. Yang penting ada evidence kita buat. Ya. Ngam. Saya terlupa betul-betul, sorry. Okey, ada idea organ deria. Boleh type organ deria yang peka kepada sentuhan, kesakitan dan perubahan suhu. Apa dia? Apa yang kita boleh jelaskan di sini? Kenapa sentuhan, kesakitan dan perubahan suhu ini sangat-sangat penting untuk mencapai very good. Okey. Organ deria yang peka kepada bagi yang paling mudah lah, bagi mengelakkan kecederaan. Ini adalah penjelasan yang paling simple. Kalau kalau dia perubahan suhu, contohlah. Contohlah David ini. David dia berbasikal. Atlet berbasikal pada suhu yang tinggi, tengah hari buta. Kulit akan mengesan perubahan suhu. Apa yang dia boleh bagi tahu kepada David ini, kulit ini adalah agar ambil air lebih banyak semasa berlatih. Bagi mengawal perubahan suhu. Kalau terlampau panas, badan itu mungkin akan menyebabkan dehidrasi ataupun yang paling teruk adalah heat stroke. Heat exhaustion. Kelesuan haba dan sebagainya. Dan kelesuan haba itu adalah merupakan salah satu kecederaan semasa berlatih.
Jadi kalau ada kecederaan, maka dia tidak boleh capai dia punya prestasi puncak. Itu. Bagi paling simple saja, kita tidak perlu pun dia sebab dia adalah deria dan deria ini ada reseptor, okey, benda yang sama, tetapi apa yang paling penting adalah kita cuma tambah sikit bagi membuat penjelasan bagi mengelakkan kecederaan. Perubahan-perubahan suhu itu penting, sentuhan itu penting, okey, kesakitan itu contoh. Kulit dia sakit disebabkan oleh ultraviolet. Apa yang dia perlu buat? Berhentilah. Itu saja. Bagi mengelakkan kecederaan. That's it. Okay. Last but not least, lokasi penyimpanan lemak. Ini adalah fakta. Apa yang kita boleh buat penjelasan lokasi penyimpanan lemak ini? Yang dikaitkan dengan prestasi. Apa dia? Apa yang kita boleh bagi tahu sini? Lokasi penyimpanan lemak. Cari. Kita tahu kulit, di bawah kulit menyimpan lemak. Lemak itu untuk apa? Penambat haba. Ha? Penambat haba. Okey, lokasi penyimpanan lemak. Okey, menebat haba. Okey, lagi? Selain daripada menebat haba, apa lagi fungsinya? Lemak itu. Dijadikan sebagai lemak itu dijadikan sebagai apa? Tenaga. Yes, tenaga. Okey, dijadikan sebagai tenaga. Okey, dijadikan sebagai tenaga. Cukuplah. Alright. So ada dua di situ. Dia boleh dijadikan penebat haba. Menebat haba maksud dia suhu itu tidak keluar hilang begitu saja. Ini khususnya berlatih pada bila? Dia tebat haba ini. Khususnya benda ini berlaku pada bila? Menebat haba. Sangat penting menebat haba ni. Musim sejuk. Yes, betul. Okey, musim sejuk. Alright, menempat haba untuk berlatih semasa musim sejuk ataupun pada keadaan di mana berlatih pada awal pagi. Awal pagi suhu masih rendah, sejuk. That's why lemak dalam badan akan suhu dalam badan akan ditebat keluar daripada badan, menyebabkan dia boleh badan dia kekal. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Alright? Dan dijadikan sebagai tenaga. Ini adalah antara fungsi yang kita boleh jelaskan. Alright. So, ini adalah macam mana kita hendak counter. Counter soalan-soalan yang berkaitan dengan kata kerja penjelasan. Saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh di mana sejauh mana soalan ini, soalan berbentuk soalan penjelasan ini disoal. Kita ambil satu contoh soalan pada tahun lalu. Apa? Tahun lepas 2020, yes. Tahun lepas kah? Ya. Alright. Saya sangat tekankan perkataan jelaskan ini sebab dia adalah
soalan yang sentiasa soalan yang sentiasa digunakan, kata tugas yang sentiasa digunakan dalam menyoal soalan. Okay. Alright. Okay, sebagai contoh. Kamu nampak ni. Nampak ah? Nampak cikgu. Okay. Ini adalah soalan pada tahun lepas. 2020. Okay. Soalan tahun lepas 2020. Kamu tengok. Berapa banyak soalan yang menggunakan kata tugas jelaskan. Okay. Nyatakan tiada masalah. Nyatakan tiada masalah. Okay. Okay. Apakah nyatakan semua adalah benda-benda yang direct? Nyatakan. Ini pula nyatakan. Nyatakan. So maksud dia soalan struktur sentiasa dekat dengan perkataan kata tugas nyatakan. Macam ini ya. Nyatakan 4 fungsi ginjal. Okey, nyatakan 4 fungsi ginjal. Apa fungsi ginjal? Maksudnya, kalau nyatakan, dia tidak perlu ada sebarang penjelasan. Okey, cuba. Apa fungsi ginjal? Apa fungsi ginjal? Apakah fungsi ginjal? Apakah fungsi ginjal? Mengawal bendalir. Mengawal bendalir? Betul lah. Mengawal bendalir. Sebab di sini kamu jangan keliru, dia hampir-hampir sama apa yang ada pada fungsi sistem urinary dengan ginjal adalah sama. Ini yang saya maksudkan, kamu jangan keliru lah, benda yang sama. Okey, sebagai penapis darah, paling simple. Paling simple. Mengawal tekanan darah. Yes, betul. Sebab ginjal ada merembeskan hormon. Okey, fungsi ginjal adalah merembeskan hormon. Hormon apa? Kamu kena ingat. Hormon apa? Fungsi ginjal adalah merembeskan hormon antidiuretik. ADH. Yes, ADH. Antidiuretik hormon. ADH. Okey, hormon antidiuretik. Okey. Penapis darah. Mengawal tekanan darah. Itu adalah antara jawapan-jawapan yang kita boleh guna pakai. Dan tidak perlu ada sebarang penjelasan lanjut. Itu perkataan menyatakan. Okey. Seterusnya. Okey. Tengok. Jelaskan. Okey. Nyatakan, perihalkan. Okey. Ini adalah antara yang kamu boleh macam ini ya. Okey, perihalkan satu fungsi. Maksudnya kamu kena cerita panjang lebar. Okey, panjang lebar apa yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Okey, adrenal ini adalah yang ada pada ginjal. Okey, yang ada pada ginjal. Okey, tengok. Jelaskan 2 jenis senaman regangan yang boleh meningkatkan flexibility. Okey. Satu adalah regangan apa? Senaman regangan. Ingat perkataan 2 jenis senaman regangan. Senaman regangan yang boleh meningkatkan flexibility. Maksud dia, jenis itu yang dia minta. Okey, jenis itu dia minta. Alright? Okey, ini adalah nanti soalan-soalan ini. Cikgu Chong ada koleksi soalan-soalan kita juga kan? Ya, ada. Okey. Cikgu Chong sudah mula bagi dengan pelajar-pelajar Cikgu Chong koleksi-koleksi kita tu? Ya, 2020 belum.
2020. Okey. Tapi setakat ini memang kita gunakan yang lepas-lepas kan? Ya. Okey, good. Okey, jadi maksud dia soalan-soalan seperti inilah yang kami akan bagi dengan kamu sebagai bentuk latihan yang boleh membantu kamu membuat menjelaskan tentang bagaimana hendak membuat satu soal. Tapi inilah masalah yang memang saya sudah kenal pasti. Okey. Soalan ini kami bagi. Cikgu Chong bagi dengan kamu. Tapi masalah dia, kamu menulis jawapan ini tanpa jiwa. Ini ada yang sering berlaku. Apabila tanpa jiwa, benda ini keperluan kamu hanya mencari jawapan untuk menghantar tugasan sebab takut Cikgu Chong ataupun takut pada saya. Kamu sepatutnya menjawab latihan-latihan yang diberikan ini untuk kamu faham. Untuk kamu faham apa sebenarnya tujuan soalan ini diberikan. Bukan sebab soalan ini mesti dijawab, mesti dihantar kerana takutkan kami. What for? Itu adalah konsep yang salah. Jangan sebab kamu menghantar tugasan. Kamu sepatutnya membuat tugasan-tugasan ini, menyiapkan tugasan-tugasan ini adalah untuk memastikan inilah cara kamu membuat ulang kaji, inilah cara kamu untuk memahami teknik menjawab yang sesuai digunakan untuk soalan-soalan yang ada di dalam soalan-soalan ini. Okey. Kenapa kami bagi soalan-soalan yang lepas? Sebab sains sukan ini unik. Sains sukan ini unik sebab soalan-soalan yang pernah dikeluarkan, dia akan keluar lagi sekali. Dan kami mempunyai sedikit kepakaran di mana soalan-soalan itu kami ada analisis dia dan kami boleh boleh melihat bahawa konteks soalan ini adalah yang berkemungkinan menjadi pilihan oleh penggubal soalan untuk dikeluarkan di soal. Macam tadi saya berdasarkan analisis yang saya buat, dekat betul dengan pergerakan-pergerakan asas. Okey, pergerakan-pergerakan asas. Maksud dia, kamu kena faham pergerakan-pergerakan asas dalam topik anatomi dan fiziologi itu. Okey, kamu kena tahu. Sebab benda itu adalah yang paling simple untuk disoal. Untuk soalan struktur. Alright? Okey, kita tengok soalan lain lagi. Tengok. Kata tugas tetap nyatakan kalau untuk struktur nyatakan saja. Okey, nyatakan 3 cara atlet untuk menstabilkan diri semasa melakukan dirian sebelah kaki. Okey. Ini adalah soalan 2019. Kita tengok analisis dia bagaimana. Okey. Kita tengok analisis dia. Yes, 2019 nombor 2. Okey. 2019. Okey. Soalan tadi dia tanya, okey, mengkendaki menyatakan cara atlet dapat menstabilkan diri semasa, ini adalah daripada topik keseimbangan. Okey, bagaimana menstabilkan diri semasa melakukan dirian sebelah kaki. Alright. Atlet dapat menstabilkan diri semasa melakukan dirian kaki. Macam mana? Dia minta soalan minta bagaimana? Apa cara untuk menstabilkan diri untuk berdiri sebelah kaki? Boleh bagi saya respon? Macam mana kamu boleh pastikan kamu boleh berdiri sebelah kaki dengan stabil? Ini adalah common sense. Ini kamu buat sendiri. Ini kamu buat sendiri pun boleh. Bagaimana kamu stabil semasa melakukan dirian sebelah kaki? Boleh bagi respon dengan saya?
dia minta 3 cara. Kaki sebelah naik, tapi dikehendaki untuk stabil. Apa yang kita boleh buat? Sebagai seorang manusia, bagaimana kita boleh menstabilkan diri kita semasa melakukan dirian sebelah kaki? Takkan ini anda boleh jawab sebab ini adalah benda yang berlaku setiap hari. Apa dia? Come on. Aduh. Rendahkan pusat graviti. Angkat tangan kedua sisi. Okay, very good. Anjali, mengawal keseimbangan tubuh tidak menjawab. Sebab bagaimana kamu mengawal keseimbangan tubuh? Okay. Kamu boleh tengok daripada sini. Okay, antara jawapannya adalah ini. Okay. Seperti yang sudah diberikan tadi, ada yang betul. Depakan dua tangan. Okay. Rendahkan pusat graviti dan fokus kepada satu titik permulaan. Okay. Ataupun terdapat juga terdapat calon yang gagal memberi jawapan yang eksplisit. Sebagai contoh, mengangkat tangan. Mengangkat tangan berbeza dengan membuka depa tangan ya. Angkat tangan ke atas. Bukannya depa tangan yang betul. Okey, depa tangan, alright? Depa tangan adalah membuka tangan itu ke sisi lah. Ini depa tangan, bukannya angkat tangan. Angkat tangan tidak akan dapat membantu kepada kestabilan semasa melakukan dirian satu kaki. Okey, satu kaki. Alright. Kemudian merendahkan pusat graviti. Yes, betul. Okey, merendahkan pusat graviti. Okey. Sebagai contoh, kemudian melakukan tempat yang selamat, bukan di tempat yang rata. Ini pun tidak ngam. Okey, tidak ngam dan bukan merendahkan pusat graviti. Okey. Maksud di sini fokus kepada satu titik permulaan. Maksud dia berdiri. Okay, saya bagi tunjuk. Dia berdiri. Okey. Just fokus kepada satu titik permulaan. Just titik permulaan dia adalah dia slowly dan angkat. That's it. Okey. Ataupun dia boleh gunakan cekak pinggang ini untuk menstabilkan. Tetapi yang lebih stabil adalah mendepakkan dua tangan. Okey. Titik fokus maksud dia berdiri di tempat dia mula sampailah selesai. Okey, kepada satu titik permulaan dan dia bukannya bergerak-gerak. Okey. Okey, itu adalah contoh. Alright. Okey. Seterusnya, sebagai satu contoh lagi, sebelum kita akhiri. Okey. Soalan 6 dan 7. Okey. Perihalkan aras organisasi yang membentuk tubuh manusia. Ini adalah 6.1. Sorry. Ya, 6.1. Okey. Okey, 6.1 dan 3 jenis satah yang membagi tubuh manusia. Okey. Mari kita tengok apa yang berlaku. Okey. Alright. Maksud dia di sini, aras organisasi yang membentuk tubuh badan manusia adalah yang paling basic, bermula dengan aras kimia, sel, tisu, organ, sistem dan aras organisma itu sendiri. Itu sahaja. Tidak perlu pun penjelasan yang panjang-panjang. Sebab soalan dia memang minta nyatakan. Okey, berkaitan dengan satah, ini yang selalu menjadi yang akan menjadi saya punya
concern dalam semester ini, iaitu jenis pergerakan dan juga bahagian-bahagian tubuh. Ini adalah soalan yang cukup mudah untuk disoal dan kamu boleh jawab benda ini. Tapi untuk soalan esei, saya selalu mengingatkan kepada semua sebelum-sebelum ini, dan Cikgu Chong pun selalu ingatkan kepada pelajar-pelajar sebelum ini, kalau tidak boleh jawab soalan esei anatomi, jangan jawab. Okay, jangan jawab. Alright, jangan jawab. Yang penting kamu pilih soalan yang kamu boleh jawab, iaitu soalan 5, dia lebih kepada kecergasan fizikal dan kesejahteraan, itu wajib. Okay, soalan esei daripada kesejahteraan itu adalah wajib kamu jawab. Kecergasan fizikal sebab dia lebih mudah, dia banyak menggunakan common sense. Soalan 6 dan 7 dia terbahagi, dia terpulang pada pengubah soalan. Sama ada dia akan ambil 2 soalan daripada topik 5.0 ataupun 2 soalan esei daripada 6.0. So kamu kena belajar juga topik anatomi dan fisiologi ini. Alright? Okay. Contoh soalan 6 yang paling mudah adalah yang seperti yang saya cakap, pergerakan asas dan juga jenis bahagian-bahagian tubuh yang dibahagikan kepada satah. Okay? Satah-satah. Nanti kamu lihat apa satah-satah yang boleh membahagikan kepada badan-badan kamu. Iaitu yang di depan, satah depan, okay, daripada depan ini, depan dan belakang, ini adalah frontal. Okay. Potong 2 adalah transverse. Okay. Potong tengah adalah sagittal. Okay. Depan dan belakang, frontal, sagittal, tengah, transverse, potong 2 badan. Itu adalah contoh satah. Okay. Banyak satah. Okay. Itu. Kemudian fungsi sel di sini. Okay. Sel juga adalah soalan yang sangat-sangat famous. Okay. Sangat-sangat famous. Berkaitan dengan apa fungsi sel, alright, itu paling kemudian dia akan kaitkan dengan fungsi-fungsi tisu, okay, tisu-tisu dan sebagainya. Dan soalan yang cukup lama tidak keluar adalah daripada sistem sistem kardiovaskular, okay, quite long. Nanti analisis itu saya akan sharekan dengan kamu, okay, dalam 1 hari ataupun 2 hari ini saya akan sharekan dengan kamu apakah analisis yang berkaitan dengan apa yang berpotensi untuk disoal pada semester ini. Okay, alright. Okay. So, settle untuk teknik menjawab soalan. Okay, kita sudah bincang soalan-soalan dia, macam mana mau counter satu-satu soalan itu. Okay. Now, sesi soal jawab. Ada soalan? Jika ada, boleh ajukanlah. Seperti yang saya janjikan, sesi kita punya bengkel ini sampai jam 12 saja. Saya tidak akan drag lebih panjang. Okay, sebab saya faham halangan-halangan, kekangan-kekangan kamu dari segi data dan sebagainya. That's why saya hanya fokus kepada bahagian-bahagian yang penting. Okay, bahagian-bahagian yang penting. Saya tidak mau buang masa untuk bercerita panjang berkaitan dengan sukatan dan sebagainya. Kita terus kepada masalah yang kita hadapi dan terus kepada bagaimana benda itu boleh diselesaikan. Alright? Kehadiran hari ini rendah. Okay? Tidak ramai yang hadir. Tidak sampai 30 orang. Alright? Sedihlah juga. Okay? Tapi tak apalah. Cuba untuk sharekan rakaman ini. Nanti kamu boleh tengok rakaman ini baliklah. Okay, ada soalan sebelum kita tamatkan? Mungkin Cikgu Chong ada sepatah 2 kata yang mau disampaikan kepada pelajar-pelajar kita. So far tidak ada apa-apa lah, cuma perlu pelajar semua kena berusaha lebih lah, sebab minggu hadapan seminggu lagi ulang kaji, selepas itu peperiksaan percubaan. Yang kedua, cikgu rasa soalan itu adalah sangat
tough lah. Maksudnya kalau kamu tidak buat ulang kaji, kemungkinan kamu akan gagal lah untuk soalan percubaan 2. Jadi untuk mengelakkan kamu gagal, so berusaha membuat ulang kaji dengan buat soalan-soalan berdasarkan yang Cikgu Nordin bagi tahu, buat jadual, rangka jawapan atau peta minda untuk persediaan dalam ulang kaji peperiksaan percubaan sains sukan pada hari Rabu. Ya, hari Okey? Rabu. Ya. Ya, pada hari Rabu iaitu 6 hari bulan Oktober. Okey, jadi bersiap sedia dari sekarang, bukan bersedia pada hari Selasa lah. Maksudnya Selasa malam tu baru buat ulang kaji. Okey? Masa tu tidak sempat lah. Ya, Okey, betul. so Cikgu harap kamu masih ada masa lagi untuk buat ulang kaji, jangan give up. Terutama yang berlaku rumah mereka kena banjir itu, cikgu dengar nota dan latihan, buku-buku anda semua kena banjir. So telefon anda ada video lagi kan, ada PLC, jadi anda boleh rujuk sana, tengok balik kamu punya PLC itu untuk buat ulang kaji. Jangan give up. Itu sajalah. Good luck. Thank you. Okey, terima kasih Cikgu Chong. Okey. Jadi apa-apa pun daripada saya pun tidak ada lagi yang saya mau sampaikan. Yang penting sekarang ini adalah effort kamu lah. Effort kamu untuk memastikan apa-apa sebarang kelemahan kamu itu kamu cuba untuk selesaikan. Okey, kamu cuba cari jalan penyelesaian. Setiap orang dianugerahkan oleh Tuhan akal dan fikiran. Setiap orang ada masalahnya sendiri dan bagaimana sejauh mana kesediaan kamu punya usaha itu untuk menyelesaikan masalah khususnya dalam bidang pembelajaran kamu lah. Okey. Saya dan Cikgu Chong tidak dapat ubah masa depan kamu. Kami tidak mampu untuk ubah masa depan kamu. Tapi apa yang kami boleh mampu berikan adalah ilmu dan pendidikan itu dan juga sedikit tips bagaimana kamu hendak menghadapi satu-satu masalah ataupun kalau ada masalah untuk topik yang tertentu apa yang kamu perlu buat macam sekarang ni. Kamu tidak faham tentang konteks anatomi dan fiziologi untuk topik sistem kardiovaskular. Bukan setakat kamu tidak faham dan kamu duduk dan biarkan kamu tidak faham sampai bila-bila. Kamu buatlah something pada diri kamu. Kalau kamu rasa benda itu kamu tidak faham. Generate idea bagaimana saya untuk lebih faham benda itu. Okey, fungsi sistem kardiovaskular saya tidak tahu. Buatlah lakaran, peta minda, simple dalam bentuk kad dan sebagainya. Okey, ini 4 segi ni buat dalam peta minda, itu adalah effort. Sebab nota memang semua sudah orang ada nota. Cukup. Tapi benda itu bagaimana kamu mau generate idea untuk memastikan benda itu lebih kompleks, lebih ringkas, hanya memfokuskan apa yang kamu tidak faham, apa yang kamu tidak kuasai. Bukan semuanya benda yang kamu tidak faham. Okey? So ini adalah berkaitan dengan effort. Kami tidak boleh berikan segala-galanya pada kamu, tetapi kamu yang boleh membantu diri kamu jika ada masalah, jika ada pertanyaan, rujuk pada kami lah. Itu saja paling simple. Okay? So itu saja untuk hari ini. Thank you very much sebab sudi mengikuti bengkel pada hari ini. Okay? 2 jam seperti yang dijanjikan. Alright? Okay, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Chong sebab sudi menemani saya daripada awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada anak-anak, pelajar-pelajar sains sukan PU 3A dan juga PU 6A yang masih lagi kuat, cekal, tabah dan berani untuk menghadapi sesi semester 2 ini. Okay, walaupun kita nampak semakin lama ada yang mengalah, quit atas sebab-sebab yang tertentu, itu adalah normal. Yang paling penting yang kamu kena fikirkan adalah diri kamu yang stay ini untuk apa? Kamu kena fikir, saya stay untuk di Form 6 ini untuk apa? Saya berada online pada hari ini daripada jam 10 sampai jam 12 ini untuk apa? Kamu buatlah persoalan, jawablah persoalan itu pada diri kamu.
So itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Okey. Saya doakan, saya dan Cikgu Chong doakan kamu akan dapat keberkatan. Kami menghalalkan ilmu yang kami berikan pada hari ini. Okey. Dan kami memberkati kamu. Kami sebagai guru, okey, memberkati kamu untuk memperoleh ilmu daripada kami pada hari ini. Semoga kamu memperoleh kejayaan dan dipermudahkan dalam menduduki peperiksaan yang akan datang. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Jaga diri, stay safe. So minggu depan kamu akan ada lagi satu sesi PDPR dan selepas itu kamu akan kembali ke sekolah. So kamu kena jaga diri, pastikan datang ke sekolah lah bila sudah sampai waktu. Okay, itu saja guys. Thank you very much. Jumpa lagi dan stay safe. Alright? Score A. Thank you, Thank you. Cikgu. Ya, Thank sama. you. Sama. Alright. Ya, sama. Jaga diri.